Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mula chapter 8 iaitu Heat, Gas Law and Thermodynamics. So ada 3 subtopik besar dalam chapter 8 dan hari ini kita cuma akan fokus kepada heat. Jadi apa yang kamu akan belajar tentang heat ni adalah mengenai definition of heat. Lepas tu kamu akan belajar equation of heat transfer dan kamu akan belajar mengenai uh, temperature graph. So temperature distance graph. Okay. Pergi kepada thermal conduction dulu. Apa itu heat? Heat is defined as energy transferred from one object to another because of a difference in temperature. So dalam chapter 5 kamu ada belajar mengenai work done. Work done sama dengan F S cos theta. Yang ini kamu dah belajar dalam chapter 5, iaitu satu cara transfer of energy in mechanical system. Okay, sekarang ni kita nak belajar mengenai heat, iaitu thermal energy, transfer of thermal energy. Thermal energy ni berkaitan dengan apa lah. So when kita tengok pada nota ni, when two objects with different temperatures are placed in thermal contact. So maksud kamu dah belajar thermal equilibrium. So, ada dua objek in contact. Satu temperature dia rendah, which is contohnya 30 Celsius. Satu lagi temperature dia tinggi sikit, iaitu 45 darjah Celsius. Okay, so bila dia in contact, so dia akan berlakunya transfer of energy. So tenaga haba daripada tempat yang panas akan transfer kepada tempat yang mempunyai suhu yang lebih rendah, objek yang lebih rendah suhunya. Okay, so during this process, we say that energy is transferred from warmer object to cooler object. So bila dia transfer heat, di objek yang panas ni temperature dia akan menurun, dan bagi objek yang lebih rendah suhunya, temperature dia akan naik sampai equilibrium, di mana kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama. Okay, bila suhu dia sama, dia capai equilibrium, so tak akan ada berlaku pemindahan tenaga haba lagi. Jessica, tolong tutup audio. Sorry, sir. Okay, so kita bagi contoh, if a pan of water is heated on the burner of a stove, it's incorrect to say more heat is transferred in water. So heat is transfer of thermal energy. Okay, yang saya explain tadi. So heat ni adalah jenis transfer of energy, dan unit dia adalah joule lah. Dia adalah quantity skala, sama macam work done. So work done ada unit dia pun adalah joule. So thermal conduction, kamu ada sebelum ni kamu ada belajar thermal convection, radiation dan thermal conduction lah. So yang itu kamu cara-cara pemindahan haba. So dalam chapter ni kita cuma fokus kepada thermal conduction. So thermal conduction ni adalah pemindahan haba bagi solid object lah. So contoh yang ini dia bagi pan dipanaskan. So kita tengok pada
apa yang berlaku. So, contoh ini adalah kamu punya pen pen. Ini adalah api fire. So, saya besarkan lagi gambar ni. Okay. So, dalam pen ni ada banyak atom So, bila dia adalah solid, bermaksud atom dia rapat Okay. Saya lukis sikit Ni api Pen. So, bila dipanaskan, api ni akan memberi tenaga haba kepada partikel-partikel di bawah ni atom-atom kat bawah ni. So, bila atom ni asalnya suhu dia rendah, dia terima tenaga haba daripada api tu. So, apa yang berlaku, atom ni akan bergetar. Dia akan bergerak. Mula bergetar, dia mempunyai tenaga kinetik yang tinggi. So, dia akan menyebabkan atom yang di sebelah ni pun akan bergetar. Atas ni pun akan bergetar juga. Akan mempunyai tenaga haba. Tenaga kinetik, dan pemindahan tenaga ni akan menyebabkan pen ini panas. Itu yang berlaku Itu adalah penerangan untuk part nombor 4. Example of conduction ni. Before pen is placed on the stove, the molecules vibrate about their equilibrium position. So, bila dia dipanaskan, dia akan vibrate dengan lebih tinggi dan berlanggar dengan atom di sebelahnya. So, tenaga dia akan bertambah Okay, ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada, sir. Okay, kita proceed. So, rate of conduction depends on properties of the substance. In general, metals are good conductor. So, kamu dah belajar pasal conductor dengan insulator penebat dengan apa pengalih. Penebat dan pengalih So, kenapa pengalih ni lebih bagus daripada penebat dalam mengalihkan haba? Sebab they contain large number of electrons and they can transport energy from one region to another. Lebih cepat lebih banyak elektron dia ada, lebih cepat dia boleh transfer tenaga haba itu ke seluruh bahagian objek tersebut. So, kamu ada belajar pasal konduktor dengan insulator, material dia macam mana Okay, so rate seterusnya kita pergi kepada bahagian kedua iaitu rate of heat flow. Kita ada kita ada satu equation ini. dQ over dt equals to negative Ka dt over dx. Okay, apa yang penting dalam equation ini adalah dQ over dt adalah rate of heat flow. A is cross-sectional area. K is thermal conductivity. dt over dx adalah temperature gradient. So, let's say kita ada contoh ni. Kita ada satu objek panas. Satu objek yang lebih sejuk So, kita letakkan satu silinder di tengah ni untuk membantu pengaliran haba daripada objek pertama kepada objek yang kedua. So, haba tu tadi akan dipindahkan kepada objek yang kedua. So, temperature di tempat suhu yang panas ni akan turun. Temperature di tempat yang lebih sejuk ni akan meningkat. Heat flows from T1 to T2. So, nak kira rate of heat flow tu, kita guna equation dQ over dt negative Ka dt over dx. So, A ni ada cross-sectional area. So, kamu nampak di sini ada silinder. So, A untuk situation ni adalah cross-sectional area di sini iaitu circle So, circle A dia akan sama dengan pi r
square. Dia tak semestinya circle. Dia bergantung kepada contoh situation lah. So dalam situation ni dia letak cylinder. So cylinder cross sectional area dia adalah pi r squared. So kita akan guna area dia pi r squared. So dt over dx. So x tu adalah jarak dia. Jarak boleh kata jarak haba to travel lah. Okay. And then dt tu adalah temperature. So temperature dia adalah temperature T2 tolak T1. Iaitu temperature dari suhu yang lebih rendah tolak temperature suhu yang lebih tinggi lah. Okay. K ni thermal conductivity. So bermaksud ianya adalah constant. It's a constant. So it depends on the type of material. Jenis material apa yang kamu guna. So yang tu saya tunjuk kemudian. So rate of heat flow. So kita tahu heat tadi dia punya unit adalah joule. Q tadi unit dia adalah joule. So sekarang ni dia punya situation adalah dq over dt. So joule per second ataupun power punya unit iaitu watt. Okay. So kenapa ada negatif di sini? Dalam equation ni ada negatif dq over dt equals to negatif ka dt over dx. So negatif tu bermaksud heat flow in the direction of decreasing temperature. Okay. So jawapan kamu nanti biasanya akan dapat dalam positif lah. Okay. Sebabnya apa? Sebab di sini kamu ada negatif ka dt over dx. Tapi dt itu adalah temperature yang lebih rendah tolak temperature yang lebih tinggi. Di mana sini akan jadi negatif lah. Negatif dengan negatif akan dapat positif. Okay, so apa faktor yang daripada equation ni? dq over dt equals to negative ka dt over dx. So apa yang penting adalah dalam equation ni, selain daripada kamu tahu macam mana nak pakai equation ni, so selain daripada kamu tahu equation apa yang macam mana nak menggunakan equation ni, kamu kena tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi rate of heat flow. Okay. So kita ada daripada equation tadi dq over dt equals to negative ka dt over dt. So ada 3 faktor yang mempengaruhi rate of heat flow. Yang pertama adalah K, yang kedua adalah A, dan yang ketiga adalah temperature gradient dt over dx. Ni temperature gradient ya. K ni adalah thermal conductivity. So it depends on the type of material. So makin tinggi dia punya nilai, makin bagus dia boleh transfer heat. Okay, di sini ada bagi tahu kamu ya. So bermaksud objek pengalih heat conductor mempunyai nilai K yang lebih tinggi berbanding objek penebat insulator. So kamu boleh nampak di dalam table ni contohnya silver punya K 427, copper 385, glass 0.8, wood 0.08. So yang ni semua ni adalah penebat lah. Yang ni adalah conductor, good conductor, dan bawah ni adalah bad conductor ataupun insulator lah. Okay, so good conductor mempunyai nilai K yang tinggi berbanding insulator. Itu faktor yang pertama, type of material. Depends on type of material.
Yang kedua, cross sectional area. So cross sectional area, so contohnya tadi silinder ni, kita ada silinder yang kecil dan silinder yang besar. Contoh cross sectional area adalah circle lah kan. So yang ni mempunyai A yang lebih rendah berbanding yang kedua ni lah. Objek pertama ni lebih rendah cross sectional area berbanding objek yang kedua. Dan bila kamu tengok equation dq over dt ni, k over k a dt over dx, kamu boleh nampak rate of heat flow directly proportional to cross sectional area. So makin banyak, makin besar A, makin besar cross sectional area, makin cepat haba boleh dipindahkan lah. Okay. And then temperature gradient. Yang ketiga, temperature gradient. Okay. So temperature gradient pun directly proportional to rate of heat flow. Yang ni. Ini dq over dt directly proportional to area. This one dq over dt directly proportional to temperature gradient. So makin besar jarak perbezaan suhu antara dua objek tersebut, makin cepat haba boleh dipindahkan. Makin banyaklah. Okay. Iaitu berkenaan dengan equation dq over dt equals to negative k a dt over dx lah. Equation ni kita panggil rate of heat flow lah. Equation untuk rate of heat flow. So dalam equation ni kamu perlu guna K ada unit dia W watt per meter per degree Celsius. Kalau kamu ada nilai K yang macam ni, bermaksud area kamu mesti dalam meter squared. Temperature kamu mesti dalam degree Celsius. X dalam meter. Pastikan unit kamu sesuai dengan nilai K. Ataupun kalau dia bagi dalam satu lagi, kalau change in temperature tadi, dt tadi, untuk kamu, kalau dia bagi dalam Kelvin, temperature 1 dalam Kelvin, temperature 2 pun dalam Kelvin, change in temperature nilai dia sama walaupun dalam Kelvin ataupun dalam degree Celsius. Nilai dia. Cuma bila kamu substitute nilai temperature tu, kamu pastikan kamu guna unit yang betul lah. Kelvin ataupun degree Celsius. Okay, let's look at one example here. A major source of heat loss from a house in a cold climate is through the windows. Calculate the rate of heat flow through the glass window 2 meter darab 1.5 meter in area and 3.2 millimeter thick if the temperatures at the inner and outer surface are 15 degrees Celsius and 14 degrees Celsius. So ini adalah satu cermin rumah. So dia akan berlaku pemindahan haba lah daripada tempat panas ke tempat yang lebih rendah, iaitu daripada tenaga daripada haba daripada luar akan dipindahkan ke dalam rumah. So dia minta kita cari calculate the rate of heat flow dq over dt, dq over dt. Dia minta cari apa? So dq over dt sama dengan negatif k a dt over dx. Sekarang ni cermin ni berbentuk segi 4. So yang ni dia kata 1.5 meter. Yang ni tinggi dia 2 meter. So untuk segi 4, area adalah panjang dan lebar lah. So area sama dengan 2 meter dengan 1.5 meter.
Kamu akan dapat tiga meter square. Itu untuk area. And then kita ada dt over dx. So kita boleh substitute value. So glass punya K kita boleh ambil daripada atas sana. Dia tak bagi nilai. Biasanya dia akan bagi nilai. Kita pakai glass punya K adalah 0.8. Negatif 0.8 3 dt over dx, iaitu T2 tolak T1. Sorry. Negatif A T2 tolak T1 over X. So T2 ni equation yang mana? Nilai temperature yang mana? T1 ni temperature yang mana? So tadi saya dah explain. So T2 adalah temperature yang tempat sejuk. T1 adalah temperature yang panas. So untuk soalan ni, T1 adalah 15 degree Celsius. T2 adalah 14 degree Celsius. So kita boleh masuk substitute nilai dia. T2 tolak T1 14 0 tolak 15.0 bagi dengan X dia adalah thickness 3.2 mm. So 3.2 darab 10 negatif 3. Okay. So, kamu akan dapat nilai dia berapa? 750 joule per second. Tolong semak balik kalau saya tersalah kira. Okay, so ini adalah salah satu contoh kamu nak guna efficient rate of heat keluar. So, kamu kena tahu nilai K dia. Biasanya dalam soalan akan bagi. Yang tricky adalah bahagian A dan temperature gradient. Iaitu A ni kadang-kadang student terlupa. So, dia ingat guna pi r squared sahaja. Sebenarnya dia depends kepada bentuk objek tersebut lah. So, dt ni kadang-kadang student terbalik. So, kamu pastikan temperature 2 tolak temperature 1 iaitu suhu yang rendah tolak suhu yang panas. So, yang ni yang saya sebut tadi, 14 tolak 15 dapat negatif 1. So, negatif 1 dengan negatif ni akan dapat positif 750. Okay. Ada soalan setakat ni? Dah, sir. Okay, tak ada, kita proceed. Okay, ini adalah bahagian terakhir untuk subtopik 8.1 heat, iaitu graph of temperature distance for insulated material. So, untuk silibus kamu cuma belajar untuk insulated material. Insulated material ni bermaksudnya apa? So, kita ada dua objek yang berbeza suhu tadi, T1 dan T2. Heat transfer daripada T1 ke T2 melalui silinder ni. Tapi, silinder ni dia dibalutkan dengan insulator. Nampak ni dibalut dengan insulator. Kenapa dia balut dengan insulator? Supaya haba ni tadi dia tak pergi keluar kepada surrounding. So, tak ada loss of heat energy lah. Sebab ada insulator ni tadi. So, insulator ni menghalang haba tu daripada keluar kepada surrounding. So, what happen bila dia balut dengan insulator at steady state.
condition, the rate of heat flow through the conductor is constant. So heat flow tu constant lah. Dia tak terkeluar. Okay. So dia constant, nilai dia sama sahaja. Berapa banyak yang dia transfer dalam masa satu tempoh masa tu. Okay. In this condition, temperature gradient will be constant along the bar. So graph ni kamu kena tahu bentuk dia. Untuk temperature distance, graph dia, temperature dia turun. Daripada T2 turun ke 1, T1 turun ke T2. Turun secara apa ya, yang lurus ni constant lah. Turun dengan kadar langsung. Okay. Ada sebarang soalan. Ini yang kamu perlu tahu lah. Okay, saya ulang balik. Kamu kena tahu apa itu heat conduction. Kamu kena tahu equation of rate of heat flow. Itu dq over dt equals to negative k a dt over dx, di mana q adalah heat, t adalah time, k adalah thermal conductivity bergantung kepada jenis material, a adalah cross sectional area, dt adalah temperature, changing temperature, T1, T2 tolak T1, di mana T2 adalah objek yang suhu lebih rendah, T1 adalah suhu yang lebih tinggi, dan dx adalah jarak dia lah. Kamu kena tahu apa faktor yang mempengaruhi rate of heat flow lah. Ada 3 K, A dan dt over dx. Terusnya kita ada yang ketiga, temperature gradient graph, temperature distance graph, dx graph. So graph dia macam ni saja. T1, T1, T2. Okay. Okay, so ini adalah 3 perkara penting yang kamu belajar dalam satu topik ini. Ada sebarang soalan? Tiada, Sir. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.